Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyul Azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua berada dalam kebaikan insya-Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita menyatakan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan rahmat Allah. Boleh jadi ini pertemuan kita yang pertama dan boleh jadi juga sebahagian kita pernah bertemu. Saya pernah bertemu dengan 2-3 orang. Ada di kalangan muslimat ni 2 hajah yang saya nampak, jemaah haji yang pergi dengan saya baru-baru ni. Baru nampak muka. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ni, walaupun saya bangun pagi tadi ni duk batuk tak selesai ke. Duk fikir juga ni. Tapi oleh kerana dah janji dekat sebulan lah, nak kena penuhi juga kita punya janji. Alhamdulillah ala kulli hal kita dapat hadir pada pagi ni. Pada pagi ni saya tak diberi sebarang tajuk. Ketika dijemput dan dimaklumkan kita nak buat kuliah duha, kata Bang Amin, cakaplah apa saja yang nak cakap. Bila saya tengok, asalnya jadual kita bukan hari ni. Asalnya kita cadang nak buat pada hari Sabtu minggu depan, tapi kita percepatkan, dan kebetulan hari ini kita jatuh pada hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan negara kita pada kali yang ke-66. Saya terdengar satu kuliah ringkas berkaitan dengan surah Quraisy dari Al-Fadil Ustaz Syahari Abdul Rahman. Kita boleh cari dia punya nama dia, memang seorang yang sangat terkenal lah dalam tadabbur Al-Quran. Dalam YouTube ada, dalam banyak channel. Dan saya baca satu tulisan dia dari sebuah buku berkaitan dengan kaitan surah Quraisy dengan memaknai ataupun maksud kemerdekaan. Dan saya rasa itu sangat menarik untuk kita kongsi secara ringkas pada pagi ini. Jadi pagi ini kalau tanya tajuknya apa, insya-Allah kita cuba mentadabbur, memerhatikan satu surah ringkas dalam Al-Quran, iaitulah surah Quraisy. Surah yang dinamakan dengan surah Quraisy. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita pembaca-pembaca Al-Quran untuk kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Apa maksud tadabbur? Tadabbur daripada perkataan dabara, iaitulah memerhati, meneliti. Asal makna dabara itu sampai ke hujung. Maknanya Al-Quran mengarahkan kita baca ayat dan kita cuba perhati. Tadabbur dia bukan tafsir. Tafsir ni dia hanya boleh kepada orang-orang yang ada kelayakan dan kemahiran. Orang yang menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu tentang Al-Quran, baru boleh tafsir. Tak boleh sebarangan orang. Dia pakar dalam bidang kesihatan tiba-tiba nak tafsir Quran, tak boleh. Tafsir perlukan kepada orang yang ada kelayakan, yang lengkap dengan syarat-syaratnya. Tetapi tadabbur itu boleh dilakukan oleh semua orang, iaitulah baca ayat, perhati maksud dia, dan ambil intipati dan pedoman-pedoman yang baik untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan. Sebab itu Al-Quran sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah manusia tidak memerhatikan Al-Quran ataupun hatinya telah tertutup?
Allah gambarkan orang yang baca Quran tetapi dia tak mau perhati, maknanya tak cuba untuk meneliti ayat-ayat Al-Quran itu, diibaratkan orang itu hatinya telah pun tertutup. Maka untuk keluar daripada kelompok yang hati tertutup, maka kita perlu untuk cuba mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur makna baca, lah ni ada Quran terjemahan, buka Quran terjemahan, perhati ayat dia. Apa benda tu? Oh, ini benda yang boleh kita jadikan faedah dan pengajaran dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah secara ringkas pada pagi ini kita cuba teliti dan kita cuba tengok seringkas mungkin berkaitan dengan surah Quraisy. Surah Quraisy adalah surah yang ke-106 dalam susun atur Al-Quranul Karim. Tetapi seperti mana yang kita maklum, susunan ayat ataupun susunan surah dalam Al-Quran dia bukan disusun mengikut penurunan. Ketika dia turun berbeza. Semua kita tahu surah pertama yang turun adalah surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai habis. Sampai ayat yang kelima. Tetapi surah Al-Alaq berada pada kedudukan yang belakang. Kerana penurunan Al-Quran, penurunan surah-surah Al-Quran dengan penyusunan dalam mushaf itu dua benda yang berbeza. Dan kedua-duanya adalah atas arahan Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam ilmu Al-Quran dipanggil sebagai tauqifi. Amrun tauqifi. Benda tu benda yang ditetapkan oleh Allah. Walaupun surah tu turun awal, tapi Allah tetapkan dia duduk di belakang, maka belakanglah tempat dia. Walaupun surah tu turun kemudian, tapi Allah tetapkan dia duduk di depan, seperti mana surah Al-Baqarah, maka di depanlah tempat dia. Benda ni bukan direka-reka, bukan di sahabat yang cuba letak ataupun siapa-siapa dah. Dia adalah amrun tauqifi. Maka surah Quraisy dalam Al-Quran kedudukannya berada di belakang. Juzuk 30, nombor 106. Tapi dia turun pada peringkat awal, iaitulah ketika dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mula pada fasa terbuka. Tentang kita baca sejarah Nabi, dakwah Nabi bermula dalam keadaan sangat tertutup. Nabi hanya memfokuskan dakwah pada peringkat awal kepada orang yang diyakini ketika sampainya mesej Islam dia akan ikut Islam. Itu peringkat awal. Memang hati-hati. Kemudian bila jumlah dah mencukupi sikit, Nabi masuk ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di rumah Al-Arqam itu dakwah masih tertutup. Hanya orang yang dah Islam mai berkumpul dapatkan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila Islamnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, maka Umar di antara orang awal yang berani untuk mengajak orang Islam keluar ke khalayak, memperkenalkan Islam secara lebih terbuka. Dan itulah fasa dakwah Nabi secara terbuka. Ketika itulah turunnya surah Quraisy. Ketika itulah turunnya surah Quraisy. Surah Quraisy ayat dia ada 4. Ada 4 ayat. Ini pandangan jumhur, majoriti para ulama, dia ada 4 ayat. Sebahagian daripada ulama Madinah mengira dia dengan 5 ayat. Sebab itu dalam Al-Quran ni tuan-tuan, sebab apa ada beza? Ada ulama kata 6236 jumlah dia, ada kata 6000 sekian-sekian beza, kerana cara hitungan ayat kadang-kadang sedikit berbeza. Tapi itu tidaklah menjadi satu masalah besar. Dia bukanlah satu benda yang perlu untuk diperdebatkan panjang lebar. Dia hanya untuk diambil maklum saja. Majoriti menyatakan surah Quraisy ada 4 ayat. Ada 4 ayat. Dia ada 17 patah perkataan. Kalau tak percaya bilang, kita belajar, kita buat kerja sikit. Kalau kita bilang hitungan patah perkataan, dia ada 17 patah perkataan dalam surah Quraisy. Dan dia ada 73 jumlah huruf daripada surah ini. Maknanya tak panjang, 4 ayat. Saya rasa semua kita hafal. 17 kalimah pendek, 73 huruf, sangat ringkas. Tetapi pengajaran, intipati,
faedah yang boleh kita dapat dari surah ini sangat banyaklah, dan mungkin masa tak mampu kalau kita nak urai panjang lebar. Kita ambil takat mana yang boleh, pengajaran-pengajaran yang insya-Allah kita boleh jadikan dia sebagai satu faedah untuk kita ambil sebagai pedoman dalam kehidupan. Saya mulakan dengan saya baca sikit sepintas lalu surah ni untuk kita ambil penghayatan sebelum kita perhati apa pengajaran yang boleh kita sedut daripada surah Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Itu 4 ayat bacaan kita biasa lah. Ada yang kata allazi at'amahum min ju', dia kira satu ayat. Sebab tu dia jadi jumlah dia 5. Tapi majoriti mengira jumlah ayat dia adalah 4. Allah mula dengan sebut li'ila fi Quraisy, menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was saif, kebiasaan mereka bermusafir pada musim sejuk dan panas. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan, tuan pemunya, pemilik kepada rumah ini, yakni Al-Kaabah. Allazi at'amahum min ju', Tuhan yang telah memberi makan ketika kalian lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan ketika kalian dalam ketakutan. 4 ayat yang ringkas, yang kita baca terjemahan pun kita faham maksud dia, iaitu Allah cerita tentang kurniaan nikmat yang Allah beri kepada bangsa Quraisy, lalu Allah minta bangsa Quraisy ini sembah dia. Itu pengajaran umum. Itu benda yang kalau kita tanya apa benda daripada surah Quraisy, Allah nak suruh manusia ni nyatakan rasa syukur, sembah Allah. Itu kaedah yang paling tepat untuk menyatakan rasa syukur, iaitulah sembah Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran umum. Secara lebih teliti, kita cuba tengok faedah-faedah yang boleh kita dapat daripada surah ini. Yang pertama, faedah yang pertama, surah ini disebut Quraisy. Apa itu Quraisy? Quraisy ni nama bangsa ataupun nama kabilah Arab, disebut Quraisy. Nabi dari Quraisy. Quraisy adalah nama asal ataupun nama panggilan kepada datuk Nabi yang bernama Fihr. Kalau kita baca keturunan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin apa, sampailah ke bin Fihr. Saya tak ingat nombor berapa, 14 kot lebih kurang. Kalau kita bilang balik Tok Wan Nabi yang ke berapa belah itu, nama Fihr. Fihr itu digelar dengan Quraisy. Dan Quraisy ini ada bermacam maksud. Ada kata Quraisy maksud daripada perkataan Qurush, iaitulah jerung, ikan jerung, ikan yang duk makan ikan-ikan lain tu, ikan jerung. Kerana Quraisy mempunyai satu penguasaan yang begitu luar biasa. Dia jadi satu kuasa besar, orang hormat pada dia. Jadi dia macam jerung, digelar macam tu. Dan Quraisy juga dikenali dengan maksud tajammu', iaitulah penyatuan. Kerana datuk Nabi ni dia berjaya untuk menyatukan bangsa, bukan takat Quraisy, bangsa Arab di bawah Quraisy ni dia boleh satukan. Dia boleh buat satu penyatuan selepas mereka berpecah. Mereka bertelagah, mereka apa semua, datuk Nabi boleh menyatukan mereka. Maka dinamakan mereka ini dengan panggilan Quraisy. Itu bangsanya. Dan Allah memasukkan nama Quraisy jadi nama surah.
Satu-satunya bangsa dalam muka bumi yang nama dia disebut dalam Al-Quran, itulah Quraisy. Satu-satunya bangsa. Carilah bangsa yang tak disebut. Melayu pun tak sebut, apa pun tak sebut. Suku kaum yang disebut, selain daripada Ad, Samud, itu juga merujuk kepada jenis kehidupan ataupun kepuakan. Tapi Quraisy lebih khusus, nama kabilah yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah sebut ayat pertama tentang kebiasaan li'ila fi Quraisy. Ilaf daripada perkataan ulfah. Ulfah maksud dia kelembutan. Ulfah maksud dia kelembutan, kebaikan ataupun penyatuan, itu daripada perkataan ulfah. Quraisy ni, orang Arab Mekah, kalau kita baca sejarah lah, mereka pernah ditimpa satu musibah besar. Musibah dia apa? Mereka diserang oleh tentera Abraha. Ini semua kita tahu. Abraha pernah nak serang Mekah. Lalu Allah selamatkan. Allah selamatkan Mekah ini dengan Allah jaga Baitullah. Allah musnahkan tentera Abraha. Selepas daripada kemusnahan tentera Abraha ini, menyebabkan orang-orang yang berada di luar daripada Mekah respect dengan orang Quraisy, hormat dengan orang Quraisy. Dan itulah yang membawa kepada kesatuan dan penyatuan. Bila mana Allah selamatkan Mekah, Allah angkat darjat orang Quraisy, mereka boleh bersatu, menyebabkan semua masyarakat Arab yang berada di sekitar rasa respect, rasa kagum, rasa hormat dengan orang-orang Quraisy. Allah sebut ayat ni dengan kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan mereka rihlah. Rihlah ni orang Melayu pun kata rihlah. Rihlah. Rihlah ni makna jalan, mengembara. Bahasa Melayu dia kata rihlah, tapi sebutan Arab kena bagi betul, rihlah. Sebab ra tu baris bawah. Rihlah. Baca Quran ni dia tak boleh silap. Dia kena cuba bagi betul. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah makna berjalan. Kebiasaan orang Quraisy ni mengembara, bermusafir, berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Pada musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk mereka pergi mana? Orang Quraisy musim sejuk mereka bawa barang perniagaan pergi ke Yaman. Yaman utara dari Mekah. Orang Quraisy ni musim sejuk mereka bawa barang mereka, barang yang ada di Mekah lah. Orang tanya lah, Mekah dia ada apa? Adalah barang-barang. Kalau kita baca dalam huraian yang lebih lanjut, dia sebut Mekah ni waktu tu yang ada di tempat mereka ni senjata. Mereka mahir buat senjata, buat pedang, buat apa. Mereka bawa pergi berniaga di Yaman musim sejuk. Bawa balik barang Yaman, berniaga di Syam. Yaman ni ada kain, ada apa semua. Musim panas, wasaif, musim panas mereka pergi mana? Pergi Syam. Syam. Hari ni kalau kita buka peta, tak jumpa dah negara Syam. Syam dah dipecahkan. Negara baru nama dia Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. 4 negara itu adalah wilayah Syam yang asal. Jadi kalau kita buka dalam sirah, buka dalam sejarah, akan jumpa Syam merujuk kepada 4 negara ni lah. Ya, Syria, Lebanon, Palestin dan juga apa satu lagi, Jordan. Itu 4 negara, 4 wilayah yang dahulu ni dalam sejarah Islam dikenali dengan Syam. Jadi musim sejuk mereka pergi Yaman, musim panas mereka pergi Syam. Berniaga di Syam, bawa balik pula barang Syam, berniaga di Mekah. Ini adalah benda yang dilakukan oleh orang Quraisy secara kebiasaan, dan dia merupakan anugerah dan kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, iaitulah mereka boleh berjalan, mengembara tanpa gangguan. Aman, tenteram, tak ada gangguan, tak ada rompakan. Walaupun zaman itu penyamun terbus ni banyak di tengah jalan, tapi orang Quraisy sebahagian besar mereka terselamat. Sebab bila penyamun ni tahu, oh Quraisy dia respect. Sebab apa dia respect Quraisy? Oh no,
kerana peristiwa mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada serangan Abraha. Jadi mereka respect, walaupun penyamun ramai, adalah sebahagian yang duk kena, tapi secara kasarnya bila tahu oh Quraisy, mereka sedikit penyamun-penyamun ni akan respect, akan rasa tak apalah, bagi laluan. Jadi Allah sebut tentang anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada mereka ni. Kenapa Allah Ta'ala berikan kebaikan dan keamanan ini kepada orang Quraisy? Ini adalah kesan dari doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah rakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Allah sebut, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki daripada pelbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat antara mereka. Allah berfirman, permohonanmu itu diterima, tetapi siapa yang kufur dan ingkar, maka aku akan beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara di dunia, kemudian aku memaksanya ke azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah sebut kesan dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa bila? Waktu Nabi Ibrahim mula mai Mekah, mungkin ratusan tahun sebelum daripada kehidupan orang Quraisy, zaman Nabi itu. Ratusan tahun sebelum daripada surah Quraisy turun, Nabi Ibrahim berdoa. Doa minta apa? Minta dua benda. Yang pertama, jadikan bumi ini, yakni Mekah ini, aminah, aman sentosa, sejahtera, tak berlaku tumpah darah, tak berlaku peperangan, biar aman. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim minta warzuq ahlahu minas thamarat, kurniakan rezeki, buah-buahan kepada penduduk Mekah. Allah makbulkan permintaan Nabi Ibrahim. Allah berikan keamanan, Allah berikan pula makanan yang melimpah ruah. Walaupun Mekah sendiri tak ada pun tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan secara di Mekah sendiri tak ada, tapi pinggir-pinggir Mekah ada, di Taif di mana, sehingga orang Mekah sendiri boleh menikmati hasil daripada buah-buahan di pinggiran dia. Maka Allah sebut kenikmatan yang dapat kepada Quraisy ini adalah hasil dari ungkapan doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maknanya kena kenang semula. Allah nak ajak orang Quraisy kenang semula kepada bapa yang mungkin dianggap sebagai bapa kemerdekaan kepada orang Quraisy ini adalah Nabi Ibrahim. Kenang, hampa dapat kenikmatan hari ini, hampa dapat anugerah, keamanan, kebaikan yang Allah Ta'ala beri ini adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka nak kena buat apa? Bila dah dapat keamanan, bila dah dapat anugerah kebaikan, bila dah dapat segala-gala ni, nak buat apa? Allah sambung, falya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Allah, Tuhan kepada rumah ini, yakni Kaabah. Bila dah dapat anugerah kenikmatan, keamanan, kesejahteraan, kalau kita kaitkan dengan konteks kemerdekaan, maka apa yang patut buat, wahai orang-orang Mekah, wahai orang Quraisy? Falya'budu rabb hadzal bait, sembahlah Allah, sembahlah Allah, berimanlah, nyatakan rasa syukur pada Allah. Tapi orang Quraisy pada peringkat awal yang menentang Nabi itu lebih ramai daripada yang mengikut. Mereka terlupa tentang nak hargai Nabi Ibrahim, tapi mereka buat benda yang Nabi Ibrahim tak ajak. Nabi Ibrahim
Kalau kita baca dalam surah Al-Anbiya, cerita macam mana Nabi Ibrahim yang runtuhkan berhala. Nabi Ibrahim ni lahir dalam keluarga yang pak dia tokek berhala. Dia yang runtuhkan berhala. Dan doa dia lah kesan dapat kepada orang-orang Mekah, orang Quraisy, keamanan, kesejahteraan, kebaikan. Tiba-tiba dia pun tak kenang jasa Nabi Ibrahim, dia pun pergi sembah berhala. Maka Quran nak perbetulkan cara betul untuk nyatakan rasa syukur atas kenikmatan ni, sembah Allah, beriman dengan Allah. Itu baru betul kaedah nyatakan rasa syukur. Kalau tidak, sekadar boleh laungkan saja, boleh sebut tentang kenikmatan, tetapi tidak pulangkan kenikmatan itu dengan cara menyembah Allah yang sebenar. Sebab itulah di antara pengajaran dari surah Quraisy juga, Allah Ta'ala nak ajar kita cara kita memahami sejarah. Sejarah dia tak boleh untuk diselewengkan faktanya. Sejarah kena ditafsirkan dengan tafsiran yang betul. Orang Quraisy, generasi yang selepas daripada Abraha dimusnahkan, bila Abraha dimusnahkan ni, generasi yang duk ada ni, kemudian dia dapat anak, dia pun tanamkan kepada anak cucu dia apa? Dia pun kata, sebab apa Allah musnahkan? Sebab apa Abraha dimusnahkan? Kerana adanya berhala-berhala kita ni lah. Sedangkan Quran cerita Abraha dimusnahkan bukan dengan sebab berhala, tetapi dengan sebab Allah yang musnahkan. Allah nak jaga Baitullah, Allah musnahkan, bukan sebab adanya berhala. Tapi orang Quraisy cerita dekat anak cucu dia apa? Allah musnahnya Abraha dan tentera dia kerana berhala dia lah. Kerana berhala duk ada. Kan zaman tu berhala di Kaabah ni penuh lah keliling. Waktu Fathu Makkah berlaku, bila Nabi bebaskan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, ada 360 berhala yang dimusnahkan, diruntuhkan oleh Nabi dan para sahabat. Maknanya banyak tu, hatta dalam Kaabah, luar Kaabah. Jadi orang Quraisy telah menanam satu pemahaman sejarah yang silap, sehingga benda tu menjadi kepercayaan pada anak-anak cucu dia. Sehinggalah dibangkitkan Nabi SAW dan diceritakan hakikat sebenarnya. Abraha itu musnah. Abraha itu dimusnahkan oleh Allah kerana Allah mahu menjaga Baitullah, bukan dimusnahkan kerana adanya berhala-berhala. Berhala itu pun waktu kejadian Abraha, orang-orang Quraisy ni pakat lari, bawa lari Tuhan-Tuhan dia apa. Kalau Tuhan tu jaga dia apa, Tuhan tu kena, tapi mereka bawa pelari. Tapi perhatikan Datuk Nabi Abdul Muttalib, orang Quraisy walaupun pada waktu tu mereka tak beriman dengan dengan Allah yang Esa, maknanya dengan sebenar-benarnya, tapi mereka percaya adanya Allah, mereka percaya adanya Tuhan. Sebab itu bila nak berlaku Abraha ni dia main dengan tentera bergajah. Satu ketumbukan tentera yang sangat diguruni lah. Gajah bukan ada di tanah Arab. Gajah ni bawa main dari Afrika, bawa main dengan, kemudian main dengan jumlah yang begitu besar. Gerun, orang-orang Mekah gerun, takut. Sehingga mereka rampas unta, mereka rampas macam-macam lah milik orang-orang Quraisy ni. Abdul Muttalib, Datuk Nabi, pergi jumpa dengan Abraha. Dalam riwayat disebut, jumpa berunding, minta balik lah unta dia, apa semua yang dirampas ni. Abraha heran, ni kami nak pergi roboh Kaabah ni, anduk kalut dengan unta. Apa jawab Abdul Muttalib? Aku tuan pada unta ni, jadi aku kalut lah, aku nak kena ambil lah, ini harta aku tuan pada unta. Kaabah ada tuan dia, biar tuan dia jaga. Maknanya apa? Mereka percaya kepada Allah, mereka percaya adanya Tuhan, tapi konsep pada waktu itu tak betul. Akhirnya mereka buat perantara untuk sampai ke Allah dengan berhala dan sebagainya. Allah sebut dalam ayat ketiga, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Allah sebagai tanda kesyukuran atas kenikmatan yang kamu dapat.
Ini di antara poin paling utama bila kita cerita tentang anugerah kemerdekaan yang kita kecapi. Merdeka yang hakikat sebenarnya apabila manusia itu bersedia untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka yang sebenarnya apabila manusia itu bersedia untuk tunduk patuh kepada Allah. Itu baru merdeka. Kalau takrifan merdeka dari sudut hanya bebas daripada penjajahan, penjajah keluar meninggalkan tempat kita, tapi kita belum bersedia untuk jadi hamba. Nak jadi betul-betul hamba ni, nak jadi betul-betul hamba ni macam mana? Macam Nabi. Nabi itu contoh macam mana seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila diarahkan buat sesuatu perkara, Nabi akan buat tanpa banyak soal. Bila disuruh untuk tinggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala larang, Nabi tinggalkan tanpa banyak tanya di mana rasionalnya. Itu hamba. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah pilih gunakan perkataan hamba. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Allah boleh gunakan perkataan Rasulnya, Nabinya, kekasihnya, kerana itulah gelaran bagi Nabi. Tapi Allah pilih perkataan yang lebih tepat, abdihi, hambanya. Kerana nak jadi hamba ni satu benda yang susah. Tapi orang yang bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba, itulah orang yang paling baik dalam kehidupannya. Proses nak jadi hamba, kita ni kita sebutlah, kita mengaku kita hamba Allah, saya hamba Allah, tapi betul tak kita berusaha tak untuk jadi hamba Allah? Jadi kalau kita boleh jadi hamba Allah, yang betul-betul hamba Allah, seperti mana Nabi tunjuk contoh untuk menjadi hamba Allah, pada ketika itulah kemerdekaan dan kenikmatan yang kita ada ni terisi. Baru bermakna kalau kita betul-betul berusaha untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba makna dia tunduk patuh. Bila Allah suruh, buat tanpa banyak soal. Bila Allah kata jangan, jangan buat tanpa banyak tanya pasal apa tak boleh buat. Mencari hikmah, mencari sebab apa, itu boleh, tak ada masalah. Tapi sebelum dari nak mencari, tindakan yang pertama patuh kepada arahan Allah. Itulah hamba Allah. Sami'na wa ata'na. Tidak jadi seperti mana golongan munafik, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami tak mau buat. Itu orang munafik. Hamba Allah, kami dengar dan kami patuh. Kemudian baru nak cari, dah buat dah cari, oh apa hikmah dia? Silakanlah, belajarlah tentang maqasid. Kenapa kita disuruh buat ni, kenapa kita disuruh tinggal ni, itu selepas daripada kita akui dulu dan kita terima dulu arahan dan larangan Allah. Tapi kalau tak buat lagi, lepas itu baru duk cari dah, tak boleh. Sebab itu ada kadang-kadang orang tersilap faham. Bila kita cerita tentang aurat, contoh dia, pasal apa tak tutup aurat, oh saya tak dapat lagi, saya belum ikhlas. Ikhlas tu nombor 2. Nombor 1, buat dulu. Buat benda lagi, betul kira ikhlas dah. Kena buat dulu, barulah hamba. Terima dulu arahan Allah, buat, laksanakan arahan Allah, tinggal larangan Allah. Lepas tu cari hikmah dia, pasal apa yang ni kita tak boleh buat, pasal apa orang Islam dilarang makan ni, pakai apa orang Islam, itu selepas daripada kita terima. Tapi kalau kita tak terima je, buat dulu, buat Allah Ta'ala larang, langgar dululah, lepas tu duduk cari, jumpa hikmah baru kita nak, tak boleh. Itu tak tepat maksud hamba. Maksud hamba ialah patuh kepada arahan Allah, dengar kepada larangan Allah, kemudian selepas itu laksanakan segalanya dan carilah hikmah, carilah maqasid daripada arahan dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tuhan, siapa dia Tuhan? Tuhan itu yang memberi makan, yang memberi mereka makan ketika mereka lapar, dan memberikan keamanan kepada mereka ketika mereka takut. Allah Ta'ala nyatakan sekali lagi nikmat, anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang Quraisy ni, 2 benda. 1, makan, makanan, minuman.
Quraisy hidup di tempat yang asalnya tak ada apa. Mekah tak ada apa asal. Di wadin ghairi zi zar'in, satu lembah yang tak ada apa. Kemudian Allah datangkan sumber paling utama, iaitulah air Zam-Zam. Sumber paling utama. Dengan air manusia boleh hidup. Air Zam-Zam tu bila ada, orang boleh hidup. Sehingga orang apa semua. Ini kenikmatan. Anugerah pertama, nikmat makanan. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kenikmatan apa? Aman. Aman. Di Mekah ataupun di Mekah ni, tempat orang Quraisy duduk ni, tidak ada jenayah, tidak ada pertumpahan darah pada waktu tu. Aman. Ini dua anugerah besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang Quraisy, iaitulah nikmat keamanan dan nikmat boleh makan minum. Sebab itulah daripada ayat ni dapat kita buat satu kesimpulan ataupun satu faedah. Bila manusia nak laksanakan ibadah itu memerlukan kepada persekitaran, dan ibadah itu memerlukan kepada pemimpin yang cakna kepada orang bawahan dia. Iaitu pemimpin yang perlu untuk menyediakan makan minum dan keamanan. Barulah ibadah boleh dilaksanakan dengan sempurna dan dengan lengkap. Jadi bila kita sebut pemimpin, dari semua konteks lah, dari semua sudut, sekecil-kecil, hatta kita sendiri pemimpin, kepada yang sebesar-besarnya perlu untuk pastikan keamanan terjaga dan juga makan minum ini cukup. Pada waktu itu barulah tertegak nilai ibadah daripada setiap individu, setiap orang. Kalau tak ada keamanan, maka tak boleh melaksanakan ibadah. Kalau tak ada makan peminum tak cukup, tak boleh melaksanakan ibadah. Ibadah dia ada kaitan dengan mencukupkan makanan dan juga memastikan keamanan itu ada. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah ini antara lain dia nak cerita juga. Surah ni dia ada kaitan dengan surah yang sebelum. Surah sebelum Quraisy adalah surah Al-Fil. Surah Al-Fil, surah gajah. Yang Allah Ta'ala cerita tentang tentera Abrahah tadi. Maka dia ada kaitan. Dia ada kaitan. Allah selamatkan orang Mekah daripada serangan Abrahah. Untuk apa? Untuk nak bangkitkan seorang Nabi dari kalangan Quraisy, iaitulah Nabi SAW, dan nak berikan tanggungjawab yang besar kepada Nabi. Sebab orang tak faham. Hatta kadang-kadang lah kita bila kita cerita ke anak-anak kita, bila sebut tentang Nabi Saleh, orang gambarkan kaum Nabi Saleh dimusnahkan dengan tempikan kuat daripada malaikat. Bila kita cerita tentang kaum Ad, kaum Ad pernah dihancurkan dengan angin kencang. Nabi Hud, kaum Nabi Hud pernah dihancurkan dengan angin kencang. Bila kita cerita tentang Nabi Musa, digambarkan Nabi Musa, Fir'aun itu musnah dengan ayam. Seolah-olah kalau Quran tidak dibaca secara keseluruhan, hanya diceritakan tentang kemusnahan umat tu, kemusnahan umat ni, seolah-olah orang akan dapat gambaran Nabi-Nabi ni mai untuk pelingkup umat. Seolah-olah kalau Quran tidak dibaca secara keseluruhan. Kalau hanya diceritakan kaum Nabi Hud musnah dengan angin kencang, kaum Nabi Saleh musnah dengan tempikan malaikat. Akhirnya orang akan gambar, Nabi-Nabi ni main nak peruntuh manusia ke apakah? Maka Quran jelaskan tidak. Tujuan kedatangan Nabi untuk bangkitkan tamadun. Seperti mana kaitan surah Al-Fil dengan surah Quraisy dengan surah Al-Ma'un selepas itu. Sebab tu Quran, tuan-tuan, dia ada satu ilmu dalam Al-Quran selain dari tafsir, dia ada ilmu munasabah. Ilmu munasabah ni apa? Ilmu kaitan antara satu surah dengan satu surah, kaitan satu ayat dengan satu ayat. Sebab Quran bukan kalam yang direka oleh manusia. Allah turun dan dia ada kaitan, ada hubungan di antara satu surah dengan satu surah. Ketika surah Al-Fil cerita tentang Allah musnahkan Abrahah dan bala tentera dia yang datang nak meruntuhkan Kaabah, Allah sambung dengan surah Quraisy cerita tentang kami akan datangkan dari Quraisy itu seorang Nabi. Dan Allah sambung dengan surah Al-Ma'un, mesej yang Nabi nak bawa itu apa?
untuk angkat martabat manusia, untuk basmikan kelaparan, untuk hilangkan kelaparan, untuk angkat kedudukan anak yatim, untuk bawa agenda-agenda kemasyarakatan dan kebajikan dalam hidup ni. Jadi maknanya Nabi, amanah yang ada pada para anbiya, para nabi, bukan untuk meruntuhkan tamadun, tetapi untuk mengangkat tamadun. Kalau kita silap faham tu, duk baca Nabi ni mai musnah kaum tu, seolah-olah kita akan silap faham lah. Sedangkan hakikat sebenar, Nabi dibangkitkan untuk mengangkat, untuk membina tamadun manusia, untuk mengangkat kedudukan manusia, membasmikan penindasan, membasmikan kezaliman, pastikan tidak ada orang yang lapang. Ini agenda yang dibawa oleh para anbiya alaihimussalam, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi SAW dia melalui tempoh kehidupan sebelum dilantik menjadi Nabi sebagai seorang peniaga. Kan Nabi ni meniaga. Nabi pernah pergi ke Syam sama dengan pak menakan dia. Nabi pernah pergi ke Syam bawa barang dagangan milik Khadijah sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah. Bila berniaga, Nabi memerlukan untuk berinteraksi dengan ramai orang, jumpa dengan orang macam-macam, niaga. Semua ini pasal apa Allah atur macam tu? Kerana nak mempersiapkan tugas kenabian itu lebih besar daripada sekadar bercakap, menyampaikan sekadar tu. Tugas kenabian ini dia kena menyantuni manusia. Nabi nak kena tahu latar manusia pelbagai. Sebab tu Nabi dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala niaga. Ketika usia sebelum menjadi Nabi, dengan perniagaan Nabi kenal orang. Nabi buat hubungan tu, Nabi tahu ragam manusia. Jadi bila Nabi dilantik menjadi Nabi, ini memudahkan untuk Nabi bawa mesej dia, untuk Nabi jumpa dengan kelompok tu, kelompok ni. Sebab tugas Nabi ni bukan pergi baca Quran je tu, tak. Tugas Nabi menyantuni umat. Tugas Nabi ni nak ajak orang, dia kena ada seni dah. Sebab tu tugas Nabi bukan kecil. Kalau kita orang duk faham tu, tugas Nabi macam kita hari ni sekadar pi baca Quran macam tu, mudah sangat. Tugas Nabi besar. Dia memerlukan kepada kesenian, dan Allah dah bina kesenian tu dengan cara Allah bagi jadi Nabi ni apa? Jadi peniaga, jadi pengembala kambing. Pengembala kambing ni Nabi akan tahulah santuni macam mana cara. Akhirnya benda tu mendidik dan melatih Nabi. Bila Nabi dilantik menjadi Nabi, tugas Nabi itu jadi mudah untuk menyampaikan. Dan mudah tak mudah ni, buktinya apa? Nabi ambil masa 23 tahun. Dakwah Nabi 23 tahun. Kita mungkin rasa panjang 23 tahun. Hakikatnya tidak ada dalam sejarah peradaban manusia pada waktu itu, daripada tempoh tak ada pengikut, dalam tempoh 23 tahun Nabi berjaya menarik lebih dari 100,000 orang. Nabi bermula dengan kosong. Dakwah Nabi pada peringkat awal kosong. Yang ikut mula-mula nak pecah angka kosong ni, mula satu Khadijah, Abu Bakar, 1, 2, 3, nak sampai ke 40 orang, itu makan masa 5 tahun. Dakwah Nabi ni nak sampai ke angka 40 orang yang masuk Islam. Sebahagian riwayat kata Sayyidina Umar angka ke 40 itu, sebahagian riwayat. Nak sampai ke 40 tu 5 tahun. Tapi dalam tempoh 23 tahun, akhirnya 100,000 lebih. Satu kejayaan luar biasa. Dan kejayaan itu bukan kata kejayaan yang main dengan tiba-tiba, tetapi dia adalah satu susunan yang Allah Ta'ala dah susun lah. Macam mana Nabi daripada kecil hidupnya tidak bergantung kepada siapa-siapa bila ayah dan mak dia tak ada. Lepas itu dilatih Nabi jadi pengembala kambing, Nabi jadi peniaga, Nabi jadi itu semua untuk memperkenalkan, inilah sasaran-sasaran dakwah kamu. Kamu akan berhadapan dengan orang ni sekian-sekian. Bila Allah Ta'ala sampaikan mesej, umur Nabi 40 kamu dilantik menjadi Nabi, maka ketika itu Nabi buat kerja, jumpa dengan sasaran dakwah tadi. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika Nabi wafat, sejarawan menyatakan angka sahabat Nabi, yakni orang yang dah masuk Islam, mencecah 100,000 lebih.
Makna kejayaan luar biasa. Kejayaan dakwah Nabi itu sungguh-sungguh luar biasa. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, antara faedah yang boleh kita dapat juga dalam surah ini, surah Quraisy, nama bangsa. Tetapi Allah nak ajar kita, nilai manusia itu bukan pada bangsa, tetapi nilai manusia itu pada jasa. Nilai manusia itu pada jasa. Quraisy, betul kita sebut kafir Quraisy, kaum Quraisy, penentang Nabi adalah orang Quraisy, kita sebut. Betul lah. Pada peringkat awal, hak lawan Nabi siapa? Abu Jahal, Quraisy. Hak lawan Nabi siapa? Abu Lahab, Quraisy. Mati dalam keadaan musuh Nabi. Siapa lagi yang melawan Nabi? Al-Walid ibn Mughirah, ketua kepada orang Quraisy. Siapa lagi lawan Nabi? Uqbah bin Abi Mu'aid, di antara sastrawan hebat orang Quraisy. Siapa lagi lawan Nabi? Utbah bin Rabi'ah, Quraisy. Memang Quraisy, semua Quraisy. Tetapi ingat, orang yang berjasa mengembangkan Islam juga Quraisy. Maknanya apa? Allah nak bagi tahu manusia itu mulia bukan sebab depa nama Quraisy, tetapi sebab jasa. Kalau Abu Jahal Quraisy, tapi kerana dia jahat lawan Nabi, tak ada apa. Di sisi Allah tak ada apa. Tapi kalau Abu Bakar, dia Quraisy, datang dari bangsa yang sama, Quraisy, tapi dia bantu Nabi mengembangkan agama, akhirnya kedudukan dia hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena kenang jasa walaupun dia bukan bangsa kita. Ya, ini yang Allah Taala nak ajar pada kita. Quraisy bangsa hebat, tapi dia pun bukan dikenali dan dikenangi kebaikan mereka dengan sebab dia Quraisy, tak, tapi kerana jasa mereka kepada agama ini. Terkena 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, semuanya Quraisy. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, kesemuanya Quraisy. Bermula dengan Abu Bakar As-Siddiq, itu Quraisy. Kalau kita bangsa Quraisy. Umar bin Al-Khattab, Quraisy. Uthman ibn Affan, Quraisy. Ali bin Abi Talib, Quraisy. Abdul Rahman ibn Auf, Quraisy. Zubair ibn Awam, Quraisy. Talhah bin Ubaidillah, Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas, Quraisy. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Quraisy. Dan Sa'id ibn Zaid, Quraisy. Ini 10 orang sahabat yang dijamin syurga. 10 orang sahabat ni hebat sejarah mereka. Saya dah kuliah di beberapa tempat tentang kisah-kisah mereka. Kalau ada kesempatan mungkin boleh ulang kaji, tak ada masalah. Abu Bakarnya Umar, Uthman, Ali, Talhah, Zubair, Abdul Rahman ibn Auf, Abu Ubaidah, Sa'ad dan Sa'id, semuanya Quraisy. Jasa mereka mengembangkan agama. Maknanya orang Quraisy ada yang jahat, musuh Nabi ada, dan ada yang beriman. Allah suruh kita kenang mereka walaupun nama mereka diabadikan dalam surah dalam Al-Quran, tapi Allah suruh kenang mereka bukan sebab nama bangsa, tapi Allah suruh kenang mereka dengan sebab jasa yang mereka sampaikan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kalau mereka hanya berpeluk tubuh dan kalau mereka hanya fikir tentang depa, bila dah mereka dapat Islam, mereka tahu aku Islam dah, sudah. Islam tidak akan dapat dinikmati oleh kita pada hari ini. Kita boleh bernafas dengan Islam ni sebab apa? Sebab sahabat dia tidak hanya berfikirkan tentang mereka, tapi sahabat memikirkan tentang umat dan masa depan. Sebab tu mereka bergerak untuk menyebarkan agama walaupun mereka tidak dijanjikan apa-apa habuan. Sahabat-sahabat Nabi ni tak dijanjikan apa-apa habuan pun, tapi mereka pergi untuk menyebarkan agama. Diarahkan pergi sana, pergi. Macam seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi, apabila Nabi arahkan dia pergi ke Parsi, tuan-tuan, duduk di Madinah, tiba-tiba diarahkan pergi bertemu dengan Maharaja Parsi. Jauh, tak kenal, tak ada dia beradik pun sana, tapi kerana ini arahan Nabi,
Kalau dia fikir tentang benda-benda dia, aku nak pergi duduk dalam mana Cek dalam booking.com, lu cari hotel ke apa ke. Adik-beradik pun tak ada, nak pergi macam mana. Tapi tu tak ke tepi. Kerana arahan ini dari Nabi, sudah tentu bertujuan untuk agama. Pi. Abdullah bin Huzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. No, pi sampai ke Persia. Demikian sahabat-sahabat lain. Bila diarahkan pergi ke Rom, pergi ke Bahrain, pergi ke Yaman, pi semua. Tanpa banyak tanya pada Nabi, macam mana ni? Nak pergi sana ni nak kena jumpa siapa ni? Aku nak pergi duduk tang mana? Tak tanya. Kerana ini arahan Nabi. Amr ibn As Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Madinah, waktu itu nama Madinah Yathrib, dia pemain buat haji di Mekah. Di tahun-tahun hujung Nabi duduk di Mekah, Nabi jumpa mereka. Akhirnya Nabi tawarkan Islam, mereka masuk Islam. Mai pula tahun depan buat perjanjian dengan Nabi, dia minta, ya Rasulullah, hantar seorang untuk ajak kepada kami tentang agama. Nabi pilih siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni orang Mekah, dia tak ada adik-beradik di Madinah. Tapi bila Nabi pilih dia, Mus'ab hampir bersama dengan orang-orang Islam ni, ajarkan Al-Quran kepada mereka, ajarkan agama pada mereka. Mus'ab dengar, okey, oleh kerana ini arahan Nabi, pi. Tanpa nak banyak tanya lah, pi ni nama mana, pi ni kalau aku pi ni ya Rasulullah, tuan nak berhijrah bila? Tak tanya. Tak apa, ini urusan lain. Nabi suruh aku pi. Dan bukti dia apa? Bila dia sebarkan agama, orang masuk Islam. Dan dengan kemasukan dan semangat para sahabat inilah Islam dapat sampai pada kita hari ini. Sebab itu bila kita sebut tentang surah Quraisy, kita cerita tentang kenikmatan dalam kemerdekaan dan anugerah yang Allah Ta'ala beri. Dalam konteks kita lah, kita bicara dalam keadaan konteks kita dapat kenikmatan merdeka ni. Makna kepada kemerdekaan itu ialah kita apabila berusaha benar-benar untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi, sebahagiannya dulu sebelum mereka berstatus merdeka, mereka pernah jadi hamba. Mereka pernah jadi hamba sahaya. Hamba sahaya. Dan hamba sahaya ni satu sistem kehidupan manusia sejak dulu kala. Dulu kala lagi zaman berzaman, dia main satu sistem perhambaan. Manusia ni lah, bukan kata orang Arab, semualah tamadun Rom, tamadun Persia, semua ada hamba. Jadi bila Islam datang, Islam dia tak basmikan terus perhambaan. Kerana kalau Allah Ta'ala haramkan terus perhambaan, sistem kehidupan manusia zaman tu kan habis, kolap habis. Sebab semua orang bergantung kepada hamba. Jadi Islam dia cara nak bentras macam mana? Islam buang sikit-sikit dengan cara sarankan kesalahan sekian-sekian, kafarah dia bebaskan hamba. Siapa yang boleh bebas hamba, ganjaran dia syurga. Cara macam tu. Sahabat berlumba lah, bebaskan hamba. Tapi tak dibuang secara keseluruhan tu. Sebab kalau buang terus sistem perhambaan, habis. Sebab dia bukan hanya terhad kepada kelompok Arab, perhambaan di seluruh dunia waktu tu. Sebab tu dia Islam dia basmi sikit-sikit. Sampailah akhirnya dah tak ada hari ini sistem perhambaan. Dan cerita kata sahabat Nabi sebahagiannya datang dari latar hamba. Hamba pada waktu itu tak ada nilai. Hamba ni pada waktu itu dia punya kedudukan bukan macam manusia, macam barang dagangan. Boleh disepak terajang, boleh diarahkan buat apa saja. Gaji tak ada, dia bukan pekerja, dia hamba. Mungkin diberi makan minum sikit-sikit lah. Tapi mereka ni hamba ni, bila Islam datang, bila Islam menjengah hati mereka, masuk Islam, darjat mereka terangkat, status mereka diangkat oleh Islam. Sekalipun mereka asal hamba, asal orang tak pandang ni. Tuan, sahabat-sahabat Nabi ada yang namanya Bilal, nama paling masyhur. Ada sahabat Nabi nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada sahabat Nabi nama Ammar ibn Yasir. Ada sahabat Nabi nama Khabbab ibn Arat.
Ini sahabat-sahabat Nabi yang latar mereka asal hamba. Tak ada adik-beradik, tak ada apa. Tapi bila mereka terima Islam, darjat mereka terangkat. Sebelum daripada mereka dimerdekakan lagi pun, dengan Islam tu sendiri dah mengangkat darjat mereka. Dengan Islam sendiri mereka dah merdeka. Selepas itu barulah ditebus. Allah Ta'ala angkat darjat ni. Sehingga Bilal, seorang yang digambarkan kulit hitam dan sebagainya, tapi hari ini semua orang sebut nama Bilal. Kita pun pergi rata tempat, kita tanya Tok Bilal, Tok Bilal. Walaupun makna sebenar Bilal tu nama orang, kerana jasa dia. Demikian Ammar, demikian Suhaib ibn Sinan, Khabbab ibn Arad, dan ramai lagi lah sahabat-sahabat Nabi yang asalnya mereka adalah hamba sahaya, tapi dengan Islam darjat mereka terangkat. Sebab itulah bila kita memaknai makna merdeka, kita baca surah ini, kita berusaha untuk mengisi kenikmatan dan keamanan yang Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Dengan cara apa? Kita berusaha untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah makna kepada keamanan dan anugerah yang Allah Ta'ala beri apabila hamba reti bersyukur dengan memulangkannya kepada Allah, iaitulah dengan menambahkan keimanan dan berusaha menjadi hamba yang sebenar-benar hamba. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, seorang tokoh sahabat nama dia Rib'i ibn Amir radhiyallahu an. Rib'i ibn Amir ketika dia bertemu dengan Rustum, salah seorang dari panglima Rom ataupun panglima Parsi, Rustum, panglima Parsi, tanya kepada dia tentang apa tujuan hampa bersusah payah pergi rata tempat untuk nak sebarkan yang agama hampa ni dengan cara perang. Dia faham macam tu. Sedangkan Islam bukan sebarkan agama dengan cara perang. Islam tak akan perang saja-saja sehinggalah diperangi. Dia tanya kepada Rib'i, sahabat Nabi ni, apa tujuan hampa jalan jauh pergi? Kata Rib'i ibn Amir, qad ibta'athana Allah linukhrijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wahdah wa min dhiqid dunya ila sa'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Inilah kata-kata Rib'i yang kemudiannya sejarawan Islam menyatakan inilah maksud kepada kemerdekaan. Deklarasi kemerdekaan mengikut tafsiran yang dikemukakan oleh Rib'i ibn Amir. Dia kata apa? Allah Ta'ala mengutuskan kami dengan 3 tujuan. Kami ni orang Islam ni, Allah Ta'ala hantar kita untuk buat kerja ni 3 tujuan. Pertama, linukhrijan nas min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wahdah. Kami nak ajak orang untuk keluar daripada kepompong menyembah sama-sama makhluk kepada menyembah Allah yang Esa. Tujuan kami yang pertama ni nak kongsi kenikmatan beragama. Nak ajak orang untuk hidup ni kena rasa beragama, kena rasa bertuhan. Sebab manusia bila tak ada rasa bertuhan, dia berlaku habis. Hidup tak ada sistem, kacau bilau, porak-peranda apabila manusia hilang rasa bertuhan. Jadi orang Islam ni tujuannya apa? Nak ajak manusia untuk hidup kembali rasa bertuhan, daripada sembah sama-sama makhluk kepada menyembah Allah Tuhan yang Esa. Ini tujuan kedatangan Islam. Sebab itu Islam jangan kita rasakan dia hak eksklusif kita. Islam untuk kita kongsi kenikmatannya dengan semua orang, untuk kita sampaikan mesej Islam pada semua orang. Islam ni milik semua. Tugas dia, kita yang dah dapat hidayah Islam, kita kena pamerkan Islam, kita kena sampaikan Islam, dan kita kena sebarkan Islam. Sebarkan Islam dengan cara apa? Apa saja cara, ruang lingkup dan kemampuan kita. Tak mampu dengan cakap, kita boleh dengan tulis. Tak mampu dengan tulis, dengan penampilan kita, supaya orang nampak, oh inilah Islam. Dan demikian para sahabat ramai yang masuk Islam kerana melihat saja akhlak yang ditampilkan oleh Nabi dan orang-orang Islam. Bukan masuk Islam dengan sebab dengar ceramah dah, tapi masuk Islam dengan sebab melihat akhlak yang ditampilkan oleh orang Islam yang lain dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Makna merdeka pada tafsiran Ribai apa? Kita nak ajak orang, nak sebarkan agama supaya manusia ada rasa bertuhan. Yang kedua, kata Ribai bin Amir, wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Islam nak ajak manusia ni keluar daripada kesempitan hidup di dunia kepada keluasan hidup di akhirat. Nak ajak manusia untuk fikir hidup bukan fikir untuk dunia saja, tapi hidup fikir untuk visi yang jauh, iaitulah kesejahteraan di akhirat. Dan yang ketiga, wa min jawril adyan illa adlil Islam. Nak ajak manusia keluar daripada kezaliman beragama ataupun kezaliman hidup di bawah kezaliman kepada keadilan Islam. Hidup daripada kezaliman sistem-sistem yang zalim kepada kehidupan yang lebih adil, iaitulah kehidupan beragama Islam. Jadi ini maksud kemerdekaan. Ini maksud kemerdekaan, iaitulah kita menghayati hidup, kita memaknai hidup dengan kita menyatakan rasa syukur pada Allah, kita menambahkan keimanan kita, dan kita berusaha untuk memaknai kehidupan ini sebagai seorang hamba Allah, dan juga kita menyebarkan agama sekadar kemampuan kita. Menyebarkan agama dengan cara apa? Kita tampilkan kehidupan, inilah agama. Buat seperti mana yang diajak oleh Nabi, tonjolkan sunnah-sunnah kehidupan Nabi SAW, menepati Quran dan sunnah, dan akhirnya orang akan faham, oh inilah agama. Inilah agama. Dan tugas kita semua itu bukan hanya tugas terhad kepada mana-mana individu, mana-mana pihak, tapi tugas ini tugas kita melangkaui batas sempadan apa nama sekalipun atas nama orang Islam. Tugas kita adalah penyambung risalah, tugas kita penyebar risalah. Jangan kita letakkan tugas ini, oh pihak ni je, dia ni saja, orang ni saja. Tak. Tugas menyambung agama, menyebarkan agama ni tugas kita. Sebab itu Quran kata, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah. Arahan itu tuju pada siapa? Pada kita yang baca Quran. Maka tugas kita cuba buat takat mana yang kita mampu, ruang lingkup yang kita ada, untuk kita cuba sekurang-kurangnya, paling kurang kita tampilkan kehidupan kita dengan kehidupan yang insya-Allah rasa bertuhan dan menjadi hamba Allah yang terbaik, iaitulah dengan patuh kepada segala arahan Allah dan cuba jauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya rasa syukur dapat bersama dengan tuan-puan sekalian. Saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi memberikan ruang untuk saya berkongsi sedikit pada pagi ini, dan mudah-mudahan tadabbur kita terhadap surah Quraisy tadi memberikan kebaikan dan manfaat. Kalau ada benda-benda yang tersilap, tersalah dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah. Kalau ada kebaikan, mudah-mudahan dia memberikan manfaat yang berharga kepada kita bersama insya-Allah. Kalau dia pengulangan, anggaplah dia pengulangan yang bermanfaat. Kalau dia benda baru, mudah-mudahan dia menjadi pedoman yang baik untuk kita bersama insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh noh? 1 jam cukup. Tu tak batuk? Tak tahulah kalau tak batuk. Allah alam.